Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam sejahtera. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Okey, apa khabar semua? Monday, Monday hari ni, Monday blues orang kata ya. Okey, tak apa. Okey, sebelum tu nak minta tolong sikit minta tolong sekurang-kurangnya at the very least ni please share to your circle of friends ataupun kenalan-kenalan anda atau saudara mara anda. Please share my page, my video supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Dan ataupun kalau boleh, kalau tidak keberatan, minta tolong support saya punya Shopee atau Lazada store saya. Dan kalau tak pun, ataupun kalau nak membantu saya dengan menyokong dan membantu kami, saya sekeluarga, boleh tengok dekat dalam link tu, kami bagi QR code untuk sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua. Link dia ada dekat situ, featured link tu ya, ada dekat bawah tu. Okay, hari ni mungkin tak panjang, sekejap je kot, kerana hari ni pening sikit. Malam tadi tak apa cukup tidur pasal COVID, dia tiba-tiba dia demam sesama. Jadi bila dia demam sesama tu, dia sekejap-sekejap kita jaga. Bila dia jaga tu, semua orang jaga. Especially dia tidur sebelah saya every night. So kalau dia demam, dia sesama ke apa tu, dia mesti jadi kita pun tak selesa tidur. Pun tak selesa tidur. So daripada malam tadi banyak kali terjaga. So pagi ni memang pening sikit lah. So pening ni, for me, benda ni kena berjaga-jaga lah kalau pening kepala ni. Kerana it all started ni, my sickness ni pun started dengan pening kepala. Ya, dulu 3 tahun yang lalu, 3 tahun lebih yang lalu, 2020, Januari 2020, dia semua tu bermula daripada sakit kepala, pening kepala ni. Seminggu sebelum it happen tu, memang sakit kepala. Sakit kepala tu dia berbeza daripada sakit kepala yang biasa saya lalui. Dan kebetulan masa tu juga musim panas, lebih kurang macam sekarang ni. And then I was also under lots of pressure, lots of duress. I was having lots of issues lah dekat kebun, macam-macam hal. So I was under tremendous pressure. Antara isu-isu dekat kebun tu ialah tanaman tak menjadi akibat bencana alam. Kami menghadapi 2-3 bencana alam berturut-turut hingga menjejaskan kami punya production. Bila menjejaskan production, menjejaskan income. Jadi I was under tremendous pressure masa tu. Kebetulan pula masa tu musim panas. Jadi I started to have headache, sakit kepala dekat sebelah je. Jadi bila sakit kepala tu, dia escalated. Bila pergi check dekat doktor apa semua tu, tak ada apa masalah. So that is exactly 1 week sebelum I kena attack tu. So jadi lepas daripada tu, memang I kena berjaga-jaga lah. Kalau sakit kepala sikit tu, I kena slow down sikit. So have a little bit of rest. And then kalau sakit kepala tu berlarutan lebih daripada 2 hari, memang I kena pergi check lagi lah. So because banyak kena berjaga-jaga kan ni. So kalau just in case kalau tuan-puan semua menjaga seorang pesakit stroke, jaga seorang survivor stroke, jadi benda macam ni you kena jaga, you kena tengok lah, you kena berhati-hatilah kalau dia jadi pening kepala balik. Jadi yang ni something yang you kena jaga. Jadi kena jaga makan, kena jaga tidur, kena jaga rehat. Jadi benda tu, ada orang yang tu demam tu, macam tu rupa tu demam, badan panas semua, tapi cergas macam tu juga. Anyway, hari ni memang tak bagi pergi sekolah lah sebab demam dan semua tu. So as I was saying tu, jadi kalau you seorang caregiver untuk pesakit stroke, benda ni kena jaga. Kalau sakit kepala, kalau ada apa-apa perkara yang kenapa? Kan demam. Ni topi siapa bagi? Toyib bagi.
topi ni. Ni semua dia dipakai. Okay, so benda tu kena jaga. Sakit pada ni memang kena jaga. So that's why hari ni, because I promise untuk share juga hari ni, jadi I share juga. Tapi hari ni mungkin pendek sikit lah. I nak cerita panjang-panjang daripada I nak, lepas ni I nak kena rest lah hari ni. Okay, so hari ni, sebelum ni kita dah pernah cerita pasal 10 factors yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesuburan tanaman kita. Okay, lepas tu I pernah share pasal ni, kita review balik sikit je lah, seimbas lalu. And then I pernah cerita pasal 5 daripada 10 faktor tersebut, 5 faktor yang kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak kawal. Kalau yang tu yang Allah bagi dekat kita, yang itulah keadaannya. Jadi cuma kita perlu adaptkan cara tanaman kita tu berdasarkan keadaan 5 faktor yang tak boleh dikawal tersebut. Okey, itu kita dah selesai minggu sudah. And then lepas tu saya sambung pula dengan 5 faktor yang kita boleh kawal sendiri. Contohnya macam air tak cukup, kita tambah air terlebih, kita kurangkan air. Jadi baja, tak cukup baja, kita tambah baja. Serangga, perosak, cara kawalan. Hari Sabtu kita dah share 15-16 cara natural menggunakan bahan-bahan dapur. Kalau bukan bahan dapur pun, bahan tu memang kita senang nak dapat. Ya, tak susah sangat nak dapat, tak susah kita pergi kedai ataupun kita pergi rumah, kita tanya orang, kita tanya adik-beradik, kita tanya saudara mara ke orang-orang berdekatan, semua mana-mana rumah mesti ada benda-bendanya ni. Jadi saya dah cerita 15-16 cara untuk kita mengawal serangga perosak, mengawal dan menghalau serangga perosak. Ya, secara organik kita menghalau serangga perosak, kita tak membunuh, ya, kerana seperti kerana faktor perkara-perkara yang telah saya ceritakan hari Sabtu. Dari segi keseimbangan alam dan segalanya lah yang akan berlaku jika kita menggunakan racun sintetik yang membunuh semua serangga di kebun kita, di kebun tepi rumah kita. So itu semua kita dah clear. Okay, so hari ni bila kita semua benda tu, I hope semua dah clear. Dan of course, kalau perlukan soalan apa-apa, kalau perlu tanya apa-apa soalan, boleh WhatsApp saya anytime, boleh WhatsApp saya. Guna ni nombor ni yang ada dekat link ni. Okay, yang ada dekat link ni, boleh tengok dekat situ. Boleh WhatsApp kat saya anytime, insya-Allah saya akan jawab. Kalau cuma tolong janganlah tanya pasal cara nak tanam pokok durian ke, pokok kelapa ke, yang tu bukan saya punya bidang, itu bukan saya punya expertise. So tak nak anything else, insya-Allah saya boleh tolong jawab. Okay, so hari ni kita nak sambung semula. Kita nak sambung mengenai satu tajuk, iaitu saya nak share mengenai kompos hari ni, kompos. Okay, so kompos ni pun sebenarnya satu tajuk yang agak panjang, tetapi saya nak pecahkan pada dua bahagian. Hari ni saya tak mau cerita panjang sangat lah. Macam kata saya nak rest balik sikit lepas ni, sakit kepala lagi ni. Okay, so sebelum kita kompos, cara kita nak buat ni mungkin esok kita sambung, esok kita cerita. So hari ni saya nak cerita pasal bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk dijadikan kompos. Kompos di rumah, di rumah kita buat secara skala kecil di rumah. Okey, pertama sekali kita kompos ni adalah satu proses di mana kita recycle balik food waste, sisa makanan ataupun sisa dapur atau bahan-bahan yang ada dekat rumah tu, kita semula balik dengan cara yang tertentu untuk
sejenis tanah yang sangat kaya dengan nutrien dan sangat kaya dengan organisma-organisma yang beneficial kepada tanah kita tersebut. So ada caranya kita nak buat kompos ni. Yang soalan yang selalu saya terima bila mana saya membuat kelas, saya handle kelas berkenaan kompos ialah orang selalu tanya, saya duduk dekat rumah taman, ada jiran kiri, kanan, depan, belakang ada jiran. Kalau saya buat kompos dekat rumah ni, nanti mengganggu jiran sebelah, mengganggu jiran belakang rumah. Nanti dia orang akan mengeluarkan bau yang tak menyenangkan jiran-jiran. Nanti boleh bergaduh jiran-jiran pasal bau yang keluar daripada kita buat kompos ni. Ini soalan yang paling common. Mana-mana saya buat kelas, saya mesti akan dapat soalan macam ni. So, jadi sebenarnya bila kita buat kompos dekat rumah ni, lepas ni pula kita akan masuk subjek pembuatan baja sendiri dekat rumah. Jadi semua satu perkara yang selalu saya tekankan ialah apabila kita buat benda ni dengan cara yang betul, cara yang betul, dia tak akan mengeluarkan sebarang bau yang tidak menyenangkan. Itu saja. Yang pentingnya kita buat dengan cara yang betul. Kompos yang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan ialah kerana bahan-bahan yang kita masukkan dekat dalam kompos itu adalah tidak sepatutnya kita masukkan dekat dalam kompos. Ada bahan-bahan yang kita boleh masukkan dekat dalam, yang ni kita panggil kompos pile. Kita letakkan bahan-bahan untuk kompos itu di dalam satu pile, ataupun kita guna tong, ataupun kita guna kompos bin. Kompos bin tu ada orang jual. Kalau kita tengok dekat dalam Lazada, Shopee, ada orang jual kompos bin dengan pelbagai jenis bentuk corak macam-macam, ada jenis lah. Tapi tujuan dia sama ada you tak guna bin, you guna tong, you guna bekas ke, ataupun letak terus atas tanah ke, cara macam mana pun konsepnya adalah sama. Yang penting ialah bahan apa yang kita masuk kat dalam pile atau bin tersebut. Kalau bahan yang salah kita masukkan kat dalam tu, memang akan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. So, jadi apakah bahan-bahan yang sepatutnya kita letakkan dekat dalam, yang kita masukkan dekat dalam kompos bin kita tersebut, kompos pile kita itu. Kita panggil kompos pile lah. Saya panggil kompos pile pasal itu yang saya buat dekat rumah. Saya tak guna kompos bin. Saya guna kompos pile. Bezanya ialah kompos pile tu saya letak, cari satu kawasan, ada satu kawasan sikit je, tak payah kawasan besar, dekat dalam laman saya ni, dan kepungkan kawasan tersebut, dan kemudian saya letakkan semua apa-apa benda yang nak dikomposkan, letak dekat situ. Cara kita letak pun ada cara dia, iaitu kita sambung esok. Hari ini kita fokuskan kepada bahan-bahan yang sepatutnya atau tak sepatutnya kita masukkan ke dalam kompos pile kita. Okey, mula-mula sekali kita tengok bahan-bahan yang sesuai kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam kompos pile kita. Okey, sekejap saya nak buka saya punya nota dulu ya. Okey, bahan-bahan yang sepatutnya kita masukkan ke dalam kompos pile ialah dia terdiri daripada dua jenis bahan. Ada ini yang kita kena tahu, green or brown. Green material adalah bahan-bahan basah. Bahan-bahan basah seperti sisa sayuran, sisa tanaman, sisa tumbuhan, sisa buah, kulit buah. Ini kita panggil green item. Ataupun bahan yang kedua ialah brown item. Brown item ialah bahan-bahan kering. Contohnya kertas, daun kering, jenis-jenis macam tu lah, cardboard. Okey. Apakah bahan-bahan yang sepatutnya kita gunakan, yang boleh dimasukkan kat dalam kompos pile? Okey, nombor satu sekali, sebarang jenis sisa dapur yang tidak berminyak. Contohnya kulit bawang, kulit buah, sisa-sisa sayuran, atau sisa-sisa sayur, yang sayur lebih-lebih, itu semua, kulit buah, itu semua kita boleh masukkan ke dalam kompos pile kita. Itu bahan-bahan macam tu lah, bahan-bahan lebihan daripada dapur. Dan kita juga boleh gunakan buah-buah lama, buah-buah yang dah busuk, sayur-sayur yang dah busuk, semua kita boleh masukkan dekat dalam kompos pile. Kulit telur pun kita boleh masukkan. Kulit telur kita boleh masukkan dekat dalam kompos pile tu. Lepas tu
kita potong rumput, ya, kita potong rumput yang tu, ataupun kita potong daun, kita trim pokok kita tu, daun lebih banyak sangat, kita trim pokok itu pun kita boleh masukkan dekat dalam compost pile kita. Ya, asalkan benda-benda tu benda-benda hijau, kita boleh masukkan kat dalam compost pile kita tu. Apa benda yang kita boleh guna tu, kita tu semua senang. Kertas kita boleh guna, kertas surat khabar lama, kertas A4 lama, anak buat conteng-conteng ke, buat tulis, buat kira-kira, kertas conteng-conteng ke apa tu, jangan buang, kita kumpulkan setempat dan masukkan dekat dalam compost pile kita tersebut. Ya, jadi benda tu senang. Kulit telur saya dah cerita, dah cakap tadi. Okey, ada dah kot. Okey, jadi benda tu senang, kita boleh cari. Benda tu memang ada dekat semua rumah, insyaAllah semua ada dekat semua rumah. Jadi apakah benda yang kita tak boleh guna, tak boleh masukkan ke dalam compost pile? Ada beberapa pantang. Nombor satu sekali, bahan yang berminyak. Ya, kalau kita nak gunakan sisa dapur, contohnya sayur tak habis ke, sayur lama ke apa ke, pastikan ianya tidak berminyak. Kalau kita nak masukkan sayur yang dah dimasak, yang tak habis, kalau kita nak masukkan kat dalam compost pile kita tu, pastikan ianya tidak berminyak. Jadi maknanya kena basuh dulu lah, basuh betul-betul dulu, basuh dengan sabun sampai dia hilang minyak. Kalau boleh jangan bagi ada minyak sikit pun dekat dalam sisa bahan makanan yang kita akan masukkan ke dalam compost pile tersebut. Kerana minyak tu dia akan menjadi, bila kita masukkan benda berminyak dekat compost pile kita tu, ia akan mengakibatkan dia akan melambatkan proses perebutan tu, dan ini akan mengeluarkan bau. Yang minyak tu dia akan menghalang proses perebutan tu dengan sempurna, dan kemudian dia akan menjadi dia akan menarik serangga-serangga lain yang tidak sepatutnya. So, contohnya macam lalat, ya, lalat ataupun ada ulat-ulat lain tu, dia akan menarik dan akan mengakibatkan memperlahankan proses perebutan dan juga mengeluarkan bau. Itu satu sebab kenapa kadang-kadang compost pile yang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan, kerana mungkin ini salah satu kemungkinan, mungkin ada sisa makanan yang kita masukkan ke dalam pile tersebut yang ada kesan minyak yang kita tak basuh betul-betul, ya. So jadi itu kita kena jaga. Nombor satu, minyak, benda yang berminyak. Dan seterusnya, daging tak boleh. Walaupun daging fresh ke, daging dah masak ke, tak boleh. Daging, ayam, ikan, semua tak boleh. Ya. Daging, ayam, ikan semua tak boleh, ya. Kerana ini adalah bahan-bahan yang mengandungi protein yang tinggi. Ya, bila bahan yang mengandungi protein tinggi seperti ini akan menarik minat tikus, kalau ada rakun ke ni dan lalat, dia binatang macam ni, dia akan tertarik dengan bahan ni lah, daging ke ikan ke ni, semua ni, ataupun tulang, dia akan menarik haiwan-haiwan sebegini. Jadi bila dia menarik haiwan-haiwan macam ni, dia akan merosakkan struktur compost pile kita tu, dan ini juga akan mengakibatkan masalah kesihatan yang lain, masalah kebersihan. Yang ini yang mengakibatkan bau yang tidak menyenangkan. Lagi satu, daging-daging ni semua ni, dia perebutan dia boleh mereput, dia boleh dikompos, tetapi sangat-sangat lama. Jadi bila sangat-sangat lama, dia bukan saja dia akan slow down dia punya proses, tapi sekelilingnya juga. Dia struktur dia tu akan berubah dan dia akan mengeluarkan bau. Yang ini akan mengganggu jiran sebelah kita. Dan satu lagi, bila kita gunakan daging apa semua ni, dia adalah satu risiko patogen, kerana ianya mungkin mengandungi salmonella atau E. coli yang mana dua benda ni dia susah nak dihapuskan dan susah nak dibunuh walaupun dalam keadaan suhu yang tinggi, ya. Jadi bila kita buat kompos ni, bila kita susun dia dengan cara yang sepatutnya, dia akan sementara proses perebutan itu berlaku, ia akan mengeluarkan haba yang tinggi. Ya, sememangnya kompos pile dia akan panas sikit daripada dia lebih panas daripada persekitaran. Bukan panas sampai kalau kita pegang tu melecur lah. Dia cuma panas itu lebih panas daripada keadaan persekitaran ataupun tanah yang di sebelahnya, di sekitarnya. Jadi suhu yang tinggi ni pun tidak akan membunuh
patogen ni macam Salmonella dan E. coli ni. Jadi dia akan bawa terus ke bila kita gunakan nanti dia akan merebak lagi lah dekat tanaman kita. Jadi dia akan mungkin akan menjadikan, kemungkinan besar boleh menjadi keracunan makanan untuk kita juga ya. Jadi itu pasal daging, tulang apa semua jangan guna. Dan satu lagi najis haiwan ada orang tanya juga. Ini pun ada satu soalan yang common juga. Najis haiwan kalau kita nak tambah sikit-sikit tu boleh, tetapi syaratnya ialah haiwan yang tidak memakan daging, iaitu haiwan herbivore saja, haiwan yang makan tumbuhan saja, seperti contohnya burung, kambing, arnab, ayam, itu boleh. Tai kucing tak boleh, tai orang tak boleh. Jangan dia akan jadi masalah lain. Bau busuk dah. Lepas tu perut dia akan menggalakkan bakteria lain yang tak sepatutnya. So itu antara bahan-bahan yang tidak sesuai digunakan di dalam kompos pile kita. Okey, seterusnya lagi satu soalan yang selalu saya guna, kertas ni. Bila kita guna kertas, kertas adalah satu bahan yang paling mudah kita dapat di rumah dan kita boleh gunakan dalam kompos pile kita. Tapi ada orang selalu tanya, kalau kertas tu dia berdakwat tu macam mana dakwat? Newspaper, paper lama ke, majalah ke, yang ada dakwat, ada color-color tu macam mana? Okey, kita boleh guna dakwat pada paper ni sebenarnya tak ada masalah apa, kerana dia tidak akan tambah dalam keadaan dalam zaman sekarang ni memang susah nak cari. Kebanyakan dakwat daripada paper lama ni dianya tidak akan menjejaskan tanaman. Dia ialah selamat, dia sekarang ni selamat. Tetapi kalau kertas majalah yang jenis yang shining tu, yang berkilat-kilat, licin-licin tu, yang tu kalau boleh kita elakkan kerana ia lambat reput, dan juga dia punya dakwat itu pun akan menjejaskan persekitaran. Jadi kalau boleh kertas magazine ni semua ni kita elakkan. Kerana ada juga kertas magazine ni yang shiny ni, dia dilapisi oleh selapis plastik. Jadi lebih lambat mereput dan juga merosakkan struktur kompos kita tersebut dengan plastik yang tak boleh mereput itu. So itu bahan-bahan dia. Okey, selain daripada itu, bahan yang kita boleh gunakan lagi ialah tadi saya dah cerita pasal kulit buah, sisa sayuran. Okey, kalau kita minum kopi, serbuk kopi yang lebih-lebih tu pun kita boleh masukkan. Ini akan memberikan nitrogen yang tinggi pada kompos pile kita tu. Dan kemudian kita boleh gunakan uncang teh yang dah digunakan. Uncang teh tu cuma kalau kita gunakan kopi atau uncang teh ni, serbuk kopi atau serbuk atau uncang kopi atau serbuk atau uncang kopi dan teh ni, kalau kita gunakan pastikan ianya tidak bergula. Jadi maknanya kalau kita nak gunakan teh dan kopi ni, jadi kita kena prepare awal-awal lah. Bancuh dulu, rendam kopi atau teh tu, jangan bubuh gula lagi. Kita tapis dulu siap-siap, dah tapis baru kita bubuh gula dekat air kopi atau teh tu. Jadi supaya serbuk atau uncang kopi dan teh ni tidak terkena dengan gula. Jadi kita boleh terus guna, kita boleh terus buang terus kat dalam kompos pile kita tu. Share tadi saya dah cakap dah. Kulit kacang pun boleh, kacang tanah, kacang lembu juga. Tengah makan tu, kulit tu jangan buang, kumpulkan setempat dan kita boleh terus bubuh dekat dalam kita punya kompos pile tadi. Sebarang jenis kulit kacang, pistachio ke, kacang tanah ke, apa-apa jenis kacang, daun kering, kita potong rumput, kita kumpul rumput, kita prune tanaman tu semua, kita boleh letak paper yang cardboard tadi saya dah cakap dah tadi. Okey, wood chip ni serbuk kayu atau serbuk kayu kita boleh guna juga. Macam dekat sini saya ada satu kawan, dia buat kerja dia ni carpenter lah, dia buat
perabot di rumah, selalu saya minta dekat dia, daripada dia buang serbuk kayu tu, dia hantar kat sini. Ya, so jadi dia senang, dia pun tak payah nak fikir nak buang serbuk kayu tu, dia main hantar dekat sini saja. Ya, jadi abu, bekas arang ke, ini semua kita boleh masukkan dekat dalam kompos pile kita. So ini antara benda-benda yang kita senang nak jumpa ni. Senang kita nak jumpa. Satu lagi, kalau kita gunakan tumbuhan yang mati ataupun daun-daun tumbuhan yang kita prune untuk dekat dalam kompos pile kita tu, elakkan menggunakan tanaman yang berpenyakit. Kita takut dia akan merebak pula dekat tempat lain. Jadi tanaman yang berpenyakit selalunya saya kata kita kumpulkan cepat dan kita bakar. Ya, synthetic material of course kita tak boleh guna dekat dalam kompos pile kita, macam plastik, kaca, besi, itu semua kita of course kita tak boleh guna untuk kompos pile kita. So I think itu saja untuk hari ini. Kita tak larat nak buat banyak-banyak. Okay, jangan lupa support kami. Sekurang-kurangnya share pun jadilah, ya. Ataupun support kedai Lazada dan Shopee kami, ataupun support kami through kami punya QR Pay yang ada dekat dalam link yang saya baru share ni. So kalau nak tengok rakaman-rakaman yang sebelum ni, puan-puan boleh tengok dekat dalam YouTube kami, YouTube saya. Khadijah Natural Farm ni pun sebenarnya kami punya juga. Dulu saya dikenali, kebun kami dikenali sebagai Khadijah Natural Farm. Tetapi sekarang ni sejak tahun sudah saya dah tak buat dah Khadijah Natural Farm ni. Kebun tu saya dah tak buat dah atas faktor kesihatan macam ni. Dah tak terlarat dah nak buat, walaupun ada pekerja dulu. Pekerja pun dah terpaksa diberhentikan, dan juga saya sendiri pun dah tak boleh buat, dah tak larat atas faktor kesihatan begini. Jadi sekarang kita cuma fokus pada kebun kecil tepi rumah kami. Jadi apa-apa ni boleh tengok dekat dalam page YouTube yang saya baru share ni, ya. Okey, dan akhir sekali jangan lupa boleh WhatsApp saya jika ada sebarang pertanyaan juga dekat link yang saya baru bagi ni. Ya, kalau saya share dekat sini juga dekat komen supaya senang kita, tuan-puan nak berkongsi ni. Sorry ya, kejap. Please give me half a minute. Okey. So jadi kalau nak, jangan segan-segan, jangan sini untuk bertanya sebarang soalan. Kalau apa-apa nak tanya, apa-apa yang muskil, apa-apa yang tak faham, jangan segan-segan tanya saja, hantar je WhatsApp. Okey, ini link-link yang ada boleh saya terus letak dekat dalam komen. Okey, semua ada kat sini. Boleh terus kontak saya, boleh buka link tersebut untuk YouTube kami pun ada yang ni, dan juga link WhatsApp untuk bertanya sebarang soalan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sorry hari ni memang tak boleh nak cerita banyak-banyak. Esok kita sambung lagi insya-Allah. Okay, tolong doakan Koit cepat sembuh. Walaupun nampak cergas tapi dia masih lagi, badan dia panas lagi dan masih lagi sesama. Dan juga doakan saya dan kami semua sekeluarga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. InsyaAllah dengan kesihatan yang baik boleh kami terus berkongsi banyak lagi ilmu-ilmu dan tips-tips untuk tuan-tuan semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.